Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Cikgu Izzati, Alhamdulillah, sihat sejahtera. Baiklah, untuk Bahasa Melayu Program Transisi pada kali ini, Cikgu Izzati nak ajarkan ataupun nak terangkan tentang tema 4, hidup bersama. Subtema, jaga persekitaran kita. Tajuk, sampah. Baiklah, okey. Untuk kandungan pengajaran kita pada kali ini, pengajaran dan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, okey, anak-anak akan dapat mengetahui apakah itu maksud sampah. Ya, maksud sampah. Sebelum ini kamu hanya kenal sampah dalam kelas biasa kan? Jadi apakah maksud sampah? Yang kedua, di mana kita jumpa sampah? Biasa, di mana ya? Okay, yang ketiga, siapa yang buang sampah? Dan yang keempat, apa yang berlaku jika banyak sampah? Okey, sampah. Okey, definisi sampah ialah benda-benda yang dibuang kerana tidak digunakan lagi atau yang tidak dikehendaki, seperti kertas kotor, daun kering dan sebagainya. Okey, contoh sampah. Kamu tahu tak contoh sampah ada berapa? Contoh sampah ada 2. Okey, contoh yang pertama, contoh sampah organik. Sampah organik terdiri daripada sisa buah-buahan yang telah kita makan, sisa makanan seperti tulang ikan, tulang ayam dan tulang-tulang yang lain. Dedaunan. Dedaunan ni contoh daun-daun kering, daun-daun yang tidak kering. Dan yang terakhir bagi contoh sampah organik iaitu sisa-sisa sayur. Inilah kita panggil sebagai sampah organik. Sampah apa anak-anak? Ya, betul. Sampah organik. Sampah yang kedua. Ini sampah yang kedua. Apa namanya? Sampah anorganik. Sampah anorganik. Sampah anorganik terdiri daripada tin-tin minuman, botol air minuman, kotak minuman ataupun kotak-kotak susu, kotak minuman apa sahaja air minuman, kotak-kotak yang kita beli di kedai, kotak kasut, kotak televisyen, kotak TV dan sebagainya, kertas surat khabar, buku dan pinggan polistiren ataupun mangkuk polistiren. Ini kita panggil sebagai sampah anorganik. Okey, di mana biasa kita jumpa sampah? Kita akan biasa jumpa sampah di... sebelum tu, Cikgu Izzati nak kamu tengok dulu video ini. Apa yang budak itu nak lakukan?
Allahu Akbar. Ya Allah. Apa yang dia lakukan? Dia buang sampah ke dalam sungai. Bagus tak sebenarnya macam ni? Sebenarnya, tingkah laku atau sikap seperti ini tidak harus kita lakukan. Sampah sepatutnya dibuang di mana, anak-anak? Sampah sepatutnya dibuang ke dalam tong sampah. Iya. Apa yang akan berlaku jika dia berterusan membuang sampah ke dalam sungai? Nanti Cikgu Zati akan terangkan sekejap lagi. Tapi harus diingat, perbuatan ini adalah tidak harus diikuti ataupun dicontohi. Baik, di mana kita akan jumpa sampah? Kita biasanya akan jumpa sampah di tepi jalan. Okey, di tepi jalan seperti ini. Apa yang berlaku ini? Ini berlakunya lambakan sampah, yang mana sampah tidak dikutip mengikut turutan hari yang telah ditetapkan, ataupun masyarakat ataupun kita membuang sampah dengan berlebihan sehingga melimpah daripada tong sampah yang sebenar. Okey, tempat yang kedua di mana ini? Betul, ini longkang ini longkang. Nampak banyak tak sampah? Ya Allah, banyak sangat sampah ni. Sehingga kan air tidak boleh mengalir. Air tidak boleh mengalir. Makanya berlaku apa? Berlaku banjir kilat ataupun longkang ini boleh tersumbat. Dan satu yang paling bahaya akan berlakunya tempat pembiakan nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes suka kepada tempat-tempat yang berair. Okey, ini satu lagi ni di tepi jalan juga. Okey, mungkin di perumahan yang kita duduki. Okey, nampak sampah dilonggokkan seperti ini. Sepatutnya sampah ini berada di mana? Sampah ini berada di dalam tong sampah. Ya, kita mesti buang dalam tong sampah. Yang keempat, berada di pantai. Okey, bagus jika anak-anak nak berkelah di tepi pantai. Tetapi, apabila selesai sahaja makan, mestilah buangkan sisa-sisa makanan, sisa-sisa sampah organik ini ke dalam tong sampah. Cikgu, tak ada tong sampah di sekitar kawasan pantai. Kalau tak ada sampah di sekitar kawasan pantai, buanglah ke dalam tong sampah ataupun plastik sampah yang kamu bawa, dan apabila kamu jumpa sahaja sampah di mana-mana tempat lain, kamu buanglah sampah itu ke dalam tong sampah. Boleh tak boleh? Boleh kan? Okey, dan yang terakhir, nampak ni apa yang dia buat? Dia telah membuang sampah ke dalam sungai. Sepatutnya sungai ini tidak semestinya dipenuhi dengan sampah. Sungai kan tempat tinggalnya hidupan-hidupan lain selain daripada manusia. Contoh hidupan lain selain daripada manusia siapa? Hidupan yang tinggal di dalam sungai. Contohnya seperti ikan. Jika dipenuhi dengan sampah seperti ini, macam mana ikan-ikan tersebut tidak hidup? Betul tak? Okey. Seterusnya, masalahnya sekarang, siapa yang buang sampah? Apa? Burung? Harimau? Arnab? Bukan. Siapa yang buang sampah? Kita, manusia. Manusia tu kita lah. Siapa kita tu? Kita ini adalah individu yang tidak bertanggungjawab. Individu yang tidak mempunyai nilai-nilai murni ataupun mempunyai moral. Buang sampah di merata-rata tempat. Okey, buang sampah. Nampak gambar ni. Minum sahaja air, buang ke dalam sungai. Selesai sahaja minum air, buang ke dalam di tepi jalan. Okey, lepas tu siapa yang nak kutip sampah kita buat?
Kan siapa yang nak kutip sampah yang kita buang? Okey, kalau ada pekerja, kalau ada pembersih, mereka yang kutip. Kesian tak kalau mereka yang kutip? Sepatutnya mereka hanya kutip sampah yang ada di dalam tong sampah, tetapi terpaksa kutip sampah-sampah yang ada di sekitar jalan. Sepatutnya kita kena saling menghormati antara satu sama lain, betul tak? Kita hormat kerja mereka dan mereka akan melakukan kerja mereka dengan perasaan yang gembira. Jadi anak-anak ingat, sampah kita seharusnya, Cikgu Izzati ulang lagi sekali, sampah kita semestinya buang ke dalam tong sampah. Okey, seterusnya, apa yang akan berlaku jika banyak sampah? Ya, 3 perkara yang penting yang akan berlaku jika banyak sampah. Okey. Yang pertama, banjir kilat. Okey, banjir kilat di mana tiba-tiba hujan yang lebat dan tiba-tiba akan berlakunya banjir di kawasan kita. Kenapa? Kerana pengaliran longkang yang tidak boleh berfungsi dengan baik. Longkang telah tersumbat. Jadi, air tidak dapat mengalir ke tempat yang sepatutnya. Seterusnya, berlakulah limpahan air dan banjir. Okey, yang kedua, penyakit. Penyakit apa? Denggi, taun dan sebagainya. Okey, bawaan daripada apa? Bawaan daripada nyamuk Aedes. Dan yang seterusnya, berlakunya pencemaran alam sekitar. Okey, kita tidak seharusnya. Okey, kita tidak seharusnya memastikan perkara-perkara ini berlaku kepada bumi kita ataupun kepada persekitaran kita. Okey. Baiklah. Cikgu Izzati dah terangkan apa maksud sampah. Cikgu Izzati dah terangkan apa dia, di mana biasa kita jumpa sampah, siapa yang buang sampah dan akibat daripada banyak sampah. Sekarang, jom kita nyanyi. Nak nyanyi tak? Boleh. Kita nyanyi bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu Tanya Sama Sampah ini dengan menggunakan melodi Tanya Sama Pokok. Okey, biasa dengar tak melodi ni? Biasa dengar tak lagu Tanya Sama Pokok? Okey, jom kita nyanyikan lagu Tanya Sama Sampah dengan menggunakan melodi Tanya Sama Pokok. Bersedia semua? 1, 2, 3. Tanya sama sampah, kenapa banyak sangat? Nanti jawab sampah orang yang buang. Lihat pada sampah, bau sangat busuk, alam kan tercemar, hilanglah indah. Pesan dari guru, mesti ingat selalu, kurangkanlah sampah, dunia kan bersih. Marilah bersama jaga kebersihan, fikirlah dahulu sebelum buat. Okey. Jadi, kita boleh nyanyi bersama-sama selepas ini dengan pergerakan tepukan ya, tepukan tangan. Okey. Tanya sama sampah. Seronok juga nyanyi lagu ni kan? Okey. Baiklah, kita telah pun menyanyikan lagu Tanya Sama Sampah sebagai penutup kepada pengajaran dan pembelajaran kita. Jadi, daripada Cikgu Izzati, Cikgu Izzati ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana menonton video kali ini daripada awal sehingga habis. Kepada yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe merah. Yang dah tekan butang subscribe, teruskan menyokong Cikgu Izzati dengan menekan butang like
dan komenlah. Ya, komen apa-apa sahaja yang memberikan semangat kepada Cikgu Izzati. Cikgu Izzati juga berharap semoga anak-anak murid Cikgu Izzati semua sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Bye. Assalamualaikum. Sehingga kita berjumpa lagi.